Kalau Ahmad hidup pada zaman Thawri dan juga Al-Auza'i, Qutaibah bin Sa'id kata kalau dia hidup di zaman mereka, pastinya dia akan duduk di depan mereka. Antara yang memuji Imam Ahmad juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi ni zaman sebelum Al-Bukhari sikit, dia ada dua orang yang pakar tentang profil muhaddisin, Abu Hatim dengan Abu Zur'ah. Dua orang Ar-Razi. Abu Zur'ah, apabila orang tanya kepada dia, "A'anta ahfaz am Ahmad?" Orang tanya dekat dia, "Hang punya hafazan bagus ke Ahmad punya hafazan bagus?" Orang tanya kepada Abu Zur'ah. Kata Abu Zur'ah, "Bal Ahmad." Ahmad punya hafazan lebih bagus. Orang tanya dia, "Pasal apa hang kata Ahmad lagi bagus daripada hang?" Abu Zur'ah kata, "Aku pernah jumpa buku Ahmad. Aku buka buku Ahmad, ada sanad yang penuh. Ini tawaduk Imam Ahmad. Bila dia mengajak, dia baca." Abu Zur'ah sebut Ahmad akan baca buku. Walaupun ingatan dia kuat, dia akan baca buku. Sekali tu kami pergi ambil buku dia. Dia ni duk ajak baca buku betul, kita ambil buku dia, tengok apa yang ada dalam buku dia. Dia pun ambil buku dia. Abu Zur'ah kata, "Aku dapati kepala sanad tak ada. Hujung sanad je ada. Fulan, an fulan, an fulan, an fulan." Dia susun ikut musnad orang tertentu. Musnad ni maksudnya dia ikut nama perawi. Hadis Sufyan Ats-Tsauri, semua Ats-Tsauri duduk kat situ. Hadis Malik, semua Malik duduk kat situ. Mereka menyangka bahawa Ahmad tulis ni senang susun supaya dia boleh ingat. Sehingga mereka mendengar dia bercakap. Apabila Ahmad letak buku kat depan dia dan dia mula bercakap, dia kata hadis ni daripada Waqi', daripada Sufyan Ats-Tsauri. Hadis ni daripada Abdurrahman bin Mahdi, daripada Ats-Tsauri. Kata Abu Zur'ah, "Kemahiran itu tidak ada pada kami." Kepala sanad dia tak tulis. Haf tulisan tu daripada ingatan dia. Atas dia tulis, bawah tak ada. Abu Zur'ah kata, "Itu tak ada pada kami. Kami menulis setiap ilmu, tapi Ahmad tidak." Ahmad, benda yang dia dengar, dia simpan. Apabila dia bercakap, nak dapat ilmu Ahmad, tak dapat dalam buku dia. Haf tu duduk dalam kepala dia. Atas tu baru dia baca daripada buku dia. Abu Zur'ah kata, "Kami menjangkakan yang Ahmad ni, sanad dia baca dalam buku dia, dia tak baca. Kami ingat semua hadis Tsauri tu dia dengar daripada seorang. Ada berpuluh-puluh orang yang dia dengar. Dan dia tahu. Kat sini orang ni, kat sini orang ni, kat lagi satu orang lain." Itu di antara kehebatan Ahmad. Ishaq bin Rahawayh ataupun Rahuyah disebutkan, apabila bercerita tentang hadis, ramai orang boleh bercakap pasal hadis. Tetapi apabila bercerita natadzakar, dia duduk Ahmad, Ishaq dan juga Yahya bin Ma'in. Natadzakar fa'aqul ma fiqhuhu wa ma tafsiruhu fasakatu illa Ahmad. Apabila kami mula bertanya tentang maksud hadis, hukum fiqh di sebalik hadis, semua orang mendiamkan diri melainkan Ahmad sahajalah yang menjawab pada ketika itu. Ini antara kelebihan dia. Apa lagi sebelum kita masuk pada fitnah, ini yang Imam Az-Zahabi kongsi tentang Ahmad. Ini yang saya sebut tadi, perbezaan antara Waqi' dan juga Abdurrahman bin Mahdi. Ahmad dan juga Abdul Razak, dia selalu berjumpa dengan Abdul Razak. Abdul Razak nak bagi duit dekat dia, dia tak terima. Ada satu cerita yang disebutkan oleh Al-Marwazi juga. Ishaq bin Rahawayh dia cerita, satu ketika aku dengan Ahmad berjalan pergi ke Yaman untuk jumpa Abdul Razak belajar hadis. Abdul Razak ni, dia tu saya sebut tadi, dia ni kira taiko hadis lah, guru besar dekat Yaman. Orang kan pergi ke Yaman untuk jumpa dia. Tapi dia ada sikit bau-bau macam tasyayyuh, dekat dengan Syiah. Abdul Razak ni, orang yang tak kenal dia akan kutuk dia. Orang akan kutuk dia sebab dia dekat dengan Syiah, orang tak kenal dia. Tapi murid-murid dia pun tak kata lebih-lebih kat dia. Imam Ahmad buat ulasan yang sama. Dikatakan Abdul Razak kutuk Muawiyah. Ahmad kata, "Aku tak dengar, aku tak tahu." Tapi murid-murid dia respect dia. Dia akan pergi ke Yaman untuk jumpa dengan dia. Ishaq dengan Ahmad pergi ke Yaman satu ketika pada hari raya Aidil Adha. Jalan masuk ke masjid. Sampai dia masuk masjid, mereka diam, tak baca takbir dah. Ahmad pun diam, Ishaq pun diam, Abdul Razak pun diam juga. Abdul Razak kata kepada mereka, "Ra'aitu Ma'mar wa Thawri fi hadzal yawm kabbar. Wa inni ra'aitukuma lam tukabbir, falam ukabbir." Kata Abdul Razak, "Aku pernah duduk dekat sini dengan Ma'mar dan Thawri." Kita cerita tadi, ni generasi sebelum mereka. "Aku pernah sampai hari ni dengan Ma'mar dan Thawri. Mereka berdua bertakbir bila masuk dalam masjid.
Tapi bila aku jalan dengan nampak dua orang, Ahmad dan juga Ishaq, dua-dua orang tak bertakbir. Pasal apa tak bertakbir? Abdul Razak kata, hampa tak bertakbir, aku pun ikut hampa tak takbir jugalah. Sebab Abdul Razak, kepakaran dia mengumpul riwayat. Ada sahabat yang bertakbir dalam masjid, ada sahabat yang dia tak suka takbir dalam masjid. Bising, mengganggu orang. Abdul Razak kata, hampa dua orang tak takbir, aku ikut kamu. Kata Ishaq, nahnu nara takbir walakin syaghalna bi ayyi syai'in nabtadi minal kutub. Ishaq kata, kami punya pandangan bagus bertakbir. Sama macam Ma'mar dengan Sufyan tu, main dalam masjid takbir hari raya. Cuma kami duk fikir macam mana, apa bab pertama kami nak start belajar dengan hang ni, kami duk susun dalam kepala apa benda nak start belajar dulu, kami pun tak takbir, duk fikir. Hang pun ikut kami tak takbir juga. Jadi dia hormat mereka pun hormat dia, sedangkan kesemua mereka ni, pandangan mereka takbir dikuatkan dalam masjid. Bila Abdul Razak, antara penghormatan yang dia bagi kepada Ahmad adalah, Ahmad sampai Yaman je, Ahmad akan jadi imam. Yang dilantik untuk menjadi imam adalah Ahmad. Dan demikianlah pujian-pujian yang diberikan oleh ramai orang. Kata Imam Syafi'i, tidak ada orang di Baghdad yang lebih hebat daripada Ahmad yang aku tinggalkan di situ. Abdul Razak kata, aku tak jumpa orang yang lebih wara' dan lebih faqih daripada Ahmad. Bayangkan, Abdul Razak, dia jumpa dengan As-Sawri, jumpa dengan Malik, jumpa dengan Ma'mar, jumpa dengan Ibn Jurayj. Ni nama-nama top, atas daripada dia. Tapi Abdul Razak kata, aku tidak pernah jumpa ada orang yang dia punya ingatan lagi bagus daripada Ahmad. Fiqhnya lebih bagus daripada Ahmad. Jadi ini antara pujian-pujian yang diberikan kepadanya. Qutaibah bin Sa'id. Kata Qutaibah bin Sa'id, orang yang paling baik di zaman kami, paling power adalah Abdullah bin Mubarak. Sebab Abdullah bin Mubarak, dia banyak menulis melawan semua ahli bidah. Selepas Abdullah bin Mubarak adalah Ahmad bin Hanbal. Orang tanya kepada Qutaibah, kalau Ahmad hidup pada zaman Thawri dan juga Al-Auza'i, Qutaibah bin Sa'id kata, kalau dia hidup di zaman mereka, pastinya dia akan duduk di depan mereka. Kerana kehebatan yang ada pada dia. Ini sedikit sebanyak cerita tentang Imam Ahmad. Apa lagi? Itu je kot yang ringkas tentang Imam Ahmad, dan seterusnya.